Hari yang paling menyeronokkan buat kanak-kanak adalah bermain dan bersukaria dekat waterpark. Bukan budak-budak je suka, kita yang dah tua ni pun suka mandi dan main dekat waterpark, betul tak? Ada satu waterpark yang gah dan famous di Kansas, dan dalam waterpark ni ada gelongsor air yang tertinggi di dunia. Papan gelongsor ni adalah tarikan utama dalam waterpark ni, so ramailah yang teringin nak datang ke sana nak bermain. Sampailah satu hari tu pada bulan Ogos 2016 terjadinya satu kejadian yang menyeramkan, mengerikan ke atas seorang budak lelaki yang berusia 10 tahun, yang mana dia telah naik papan gelongsor tadi, and then pada hari tu dia telah tercampak keluar daripada papan gelongsor, kepala dia telah terpenggal dan dia telah mati serta-merta. Caleb Thomas telah dilahirkan pada 23 Januari 2006 di Kansas, Amerika. Jadi dia ni adalah anak kedua daripada 4 adik-beradik dan semua adik-beradik dia adalah lelaki. Thomas telah dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sempurna dan dia telah mendapat kasih sayang yang secukupnya daripada mak ayah dia. Dia juga adalah budak yang sangat aktif dan selalu menghabiskan masa di padang untuk bermain baseball. Pada 7 Ogos 2016, Schlitterbahn Waterpark telah menganjurkan Hari Pegawai yang terpilih dan ayah Thomas yang bernama Scott ni telah menjadi pemenang. Ayah Thomas ni sebenarnya adalah ahli Dewan Perwakilan Kansas dari tahun 2003 sampailah 2019. So disebabkan ayah dia telah mendapat tiket percuma untuk masuk ke sana, ini adalah kenapa ataupun sebab utama ataupun punca kenapa diorang pergi mandi dekat sana. Schlitterbahn Waterpark ni sebenarnya adalah salah satu taman air yang paling famous dekat Kansas. Jadi dalam waterpark ni ada 14 gelongsor air dan juga 2 kolam. Waterpark ni mula dibuka pada Julai 2014 dan ketinggian gelongsor tadi adalah 168 kaki. Sejak hari pertama waterpark ni dibuka, jadi ramailah yang nak datang ke sana untuk bermain papan gelongsor tadi. Bagi diorang benda tu sangatlah menyeronokkan walaupun menakutkan. So ada review daripada pengunjung yang datang ke sana main papan gelongsor tu, cakap memang best gila naik gelongsor ni. Dan dia rasa seolah-olah macam jatuh dari langit, mengerikan tapi hebat. Jadi bila anak-anak Scott ni tahu yang ayah diorang dapat tiket untuk masuk ke sana, so lagilah excited diorang ni. Jadi pada hari kejadian tu, iaitu pada 7 Ogos 2016, satu family Scott ni telah ke gereja dulu pada awal pagi. Lepas dah balik dari gereja tu, diorang pun kemas-kemas barang dan telah bertolak ke sana. Sepanjang perjalanan nak ke sana, anak-anak Scott ni semuanya excited sangat-sangat dan diorang pun sembang lah. Jadi nanti kita sampai dekat sana, kita nak naik apa dulu? Kita nak buat apa? Bila dah sampai dekat sana, Thomas dengan abang dia yang masa tu berusia 12 tahun pun explore lah kawasan tu dulu, nak tengok apa yang ada dekat waterpark tadi. Masa ni ayah dia dah pesan dekat diorang berdua, stick together, jangan berpecah. Ayah dia siap repeat berkali-kali dan ingatkan anak-anak dia untuk bersama-sama. Jadi Thomas pun menjawab yang okey ayah, saya tahu. Dan ini adalah perbualan terakhir Thomas dengan ayah dia. Jadi Thomas ni pun naiklah tangga dengan abang dia sebanyak 264 tangga dan menuju ke puncak gelongsor. Bila dah sampai dekat atas, pekerja yang jaga gelongsor ni telah pisahkan diorang berdua sebab dia nak balancekan berat pelampung. Jadi si abang ni lah yang naik dulu dan kemudian barulah si adik. Jadi abang dia pun naiklah atas pelampung tu dan telah pun menggelongsor sampai ke bawah. Jadi sampai dekat bawah ni, dia pun tunggulah adik dia dengan excitednya. Manakala Thomas ni pula pada masa tu disuruh untuk duduk dekat bahagian pelampung yang paling depan. Satu pelampung tu boleh naik 3 orang. Pelampung tadi tu dengan 2 lagi budak perempuan. 2 budak perempuan ni adalah adik-beradik. So kiranya masa tu si Thomas ni dekat paling depan dan 2 budak perempuan ni dekat bahagian belakang. Jadi pelampung diorang ni pun telah ditolak dan diorang berdua pun telah menggelongsor dengan sangat laju. Dikatakan kelajuan diorang pada masa tu adalah 110 km per jam. Ya, memang sangat-sangat laju. Bila diorang sampai dekat bukit yang kedua ni, pelampung yang diorang naik tu telah melambung ke udara guys. Lepas tu Thomas yang ada dekat bahagian depan ni pun telah tercampak dan kepala dia telah terkena bahagian jaring gelongsor. Disebabkan impak yang kuat pada masa tu, kepala Thomas telah terkerat dan dia telah mati serta-merta. 2 budak perempuan tadi yang adik-beradik tu, diorang ni selamat, tapi diorang mengalami luka dekat bahagian muka, patah rahang dan patah tulang yang lain. Masa kejadian yang terjadi, staf yang jaga waterpark ni terdengar bunyi letupan yang sangat kuat datang daripada water slide tadi. Diorang pun cepat-cepat datang untuk cek dan masa ni lah diorang telah terjumpa jasad si Thomas yang telah pun terapung di dalam kolam di bawah papan gelongsor tadi. Masa kejadian tu, mak dengan ayah Thomas ni tengah lepak-lepak dan jaga anak dorang yang masih lagi kecil. Tiba-tiba anak sulung dorang ni berlari dan menjerit ke arah dorang mengatakan yang Thomas ni telah terbang dari gelongsor. Parents mana tak terkejut bila dengar tiba-tiba anak dia ditimpa kemalangan semasa main gelongsor. Mestilah dorang ni panik kan. Jadi dorang pun cepat-cepatlah berlari ke tempat kejadian untuk tengok anak dorang. Bila sampai dekat situ, pekerja waterpark ni tak bagi dorang untuk tengok lebih dekat. Dia cakap, cukuplah awak tengok apa yang awak nampak sekarang. Saya terasa awak cukup kuat untuk tengok lebih dekat. Jadi
Jadi Mak Thomas ni bila dia tak boleh tengok keadaan anak dia, so dia pun tanya, jadi anak saya macam mana, adakah dia mati? Tapi pekerja waterpark tu dia cuma geleng kepala je. So jawapan ni membuatkan Mak Thomas ni lagi tak puas hati. Dia memang nak tahu sangat-sangat apa yang jadi dekat anak dia sekarang. So Mak Thomas yang tengah panik pun tanyalah pekerja waterpark tu berkali-kali, sama ada anak saya dah mati, saya perlu tahu. Dan barulah pekerja tu cakap, ya, anak awak dah mati. Selepas dari kemalangan tadi, waterpark tu pun telah ditutup selama 3 hari. Even waterpark tu dah dibuka selepas tu, tapi bahagian gelongso tadi masih ditutup sebabnya masih dalam siasatan. Pada awal tu polis sendiri tak tahu macam mana si Thomas ni boleh mati disebabkan naik gelongso. So polis ni cuma anggap okay, maybe ni disebabkan kemalangan yang pelik dan aneh, kiranya macam ajal dia je lah. Bila polis mula interview pekerja-pekerja dekat waterpark tadi, rupa-rupanya gelongso tu memang tak selamat untuk digunakan. Sebelum diorang buka waterpark tu, diorang dah testing papan gelongso tadi dengan menggunakan pelampung. Kadang-kadang pelampung yang diorang guna untuk testing tu telah terbang dan benda ni adalah sangat-sangat berbahaya kepada sesiapa yang akan naik benda tu. Kebanyakan pelampung akan terbang ataupun melambung atas bukit kedua dan akan terus jatuh ke bawah. Dan masa diorang tengah testing pelampung tu terbang jatuh ke bawah, owner waterpark tu sendiri tengok tau, nampak, dan diorang memang tahu yang gelongso tu sebenarnya sangat berbahaya untuk orang. Lepas tu diorang pun decide lah nak ubah sikit gelongso tu dengan cara menambah jaring keselamatan. Tak tahulah apa yang diorang fikir masa tu. Maybe kalau orang terpelanting pun mungkin takkan terjatuh lah kot dekat bahagian bawah ni. Maybe diorang ni tak sempat fikir apa yang akan terjadi kalau manusia ni langgar jaring besi tu dalam kelajuan yang sangat tinggi. Apa dia ingat manusia ni besi ke? Badan manusia ni sangatlah fragile, nak pula langgar benda yang keras macam besi. So that's why lah si Thomas tu boleh terpenggal dia punya kepala. Disebabkan pihak manajemen sendiri pun dah ke laut, akhirnya selepas 2 tahun kemudian waterpark ni beroperasi telah meragut nyawa seseorang. Pekerja waterpark tu sendiri cakap yang gelongso ni memang akan makan orang punya sebab memang tak selamat. Disebabkan kejadian tadi, pihak berkuasa telah menahan Jeff Henry dan juga John Scully sebab diorang ni adalah pemilik waterpark tu. Polis juga telah menangkap kontraktor yang membuat papan gelongso tadi, iaitu Henry and Sons Construction. Sebenarnya company construction ni adalah milik Jeff Henry. So waterpark tu sebenarnya adalah hasil kolaborasi dia dengan si John Scully lah. Diorang berdua telah dituduh atas pembunuhan tahap kedua kerana sikap cuai diorang yang disengajakan hingga menyebabkan kematian. Masa pertuduhan ni barulah kantoi. Sebenarnya ada 14 laporan yang datang daripada pengunjung ke waterpark tu, tapi telah disembunyikan oleh pihak manajemen. So orang yang report ni mengalami masalah macam gegaran, mata bengkak, hernia disk semasa menaiki gelongso. Walaupun sebelum ni pihak manajemen dah pun terima berbelas-belas report daripada pengunjung dorang, tapi dorang abaikan je. Lepas tu si Harry ni pula dikatakan tak ada kelayakan dalam bidang engineer sebabnya dia belajar tak habis. Masa dia buat gelongso tu, dia cuma ada sikit je pengalaman dalam bidang kejuruteraan. Kiranya dia bukan seorang pakar. Diorang buat gelongso tu pun atas dasar try and error. Kalau okey, kita proceed je. So Henry dengan John tadi telah pun dijatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun. Pada tahun 2017 pula, keluarga Thomas telah mendapat duit pampasan sebanyak $20 juta. Duit-duit tadi ni keluarga Thomas telah salurkan ke tabung beasiswa Can I Go Play yang dikhaskan untuk kanak-kanak yang cebur dalam bidang sukan. Jadi kalau ada budak-budak yang teringin nak bermain sukan tapi terhalang disebabkan tak ada duit, jadi diorang boleh apply beasiswa tadi. So kepada korang yang suka bermain game-game ekstrim dekat mana-mana taman tema, better hati-hatilah. Ya, faham korang memang suka dengan game-game ekstrim ni sebab nampak macam menakutkan tapi sangat-sangat seronok. Tapi ingatlah, nyawa kita cuma ada satu je. Apa-apa pun kalau nak naik sesuatu benda, better fikir banyak kali dan fikirkan keselamatan korang, okey? Bukan tak bagi, tapi ya, itu kan pilihan masing-masing. Kalau permainan tu boleh memudaratkan kita, so better elakkan je lah. Tapi kalau korang nak main juga, tak apa, korang boleh main tapi better hati-hati, okay? So guys, ini itu sajalah untuk hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan channel notification juga. Dan kalau korang ada idea yang menarik nak Nina ceritakan, korang boleh komen juga dekat bawah. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.